Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim bersuara berkait dengan pelantikan hakim. Anwar Ibrahim dituduh oleh khususnya pembangkang Walaun dan pembenci beliau. Kononnya ada campur tangan terhadap pelantikan kehakiman. Jawaban Anwar mudah. Beliau kata, beliau menghormati proses perundangan dan tidak ada campur tangan langsung dalam proses pemilihan kehakiman itu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengulangi penafiannya berhubung dakwaan campur tangan dalam keputusan kehakiman di tengah-tengah desakan yang semakin meningkat untuk pembaharuan dan kebimbangan terhadap gangguan dalam bidang kehakiman. Dia menegaskan pentingnya untuk semua pihak menghormati proses pelantikan hakim seperti yang digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan. Seperti mana saya sebut, kata Anwar Ibrahim, saya lebih 2,5 tahun tidak pernah campur tangan, campur urusan keputusan mahkamah. Itu yang saya ingat, kata beliau. Penting soal proses pelantikan seperti mana diperuntukkan dalam perlembagaan dan juga bidang kuasa masing-masing, katanya dipetik Berita Harian hari ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, sila tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen Kami Sayang Anwar. Baiklah, saya nak perkenalkan kepada Anda semua ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 600%, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana supaya secara umum dan ringkasnya apabila imun badan kita meningkat dan menjadi kuat dari dalam, kita boleh sembuh daripada sebarang jenis penyakit, semua jenis penyakit. Karena imun badan kita yang menjadi bijaksana, menjadi kuat untuk melawan penyakit. Terapi imun ini membantu Anda untuk menikmati kehidupan seperti yang Anda impikan. Produk ini diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, bahkan di Malaysia dan diiktiraf di Malaysia. Ini juga lulus KKM dan halal. Cepat dapatkannya untuk mendapatkan kesejahteraan kehidupan Anda. Jangan kata Anda bertangguh-tangguh, karena amalan bertangguh-tangguh merugikan diri sendiri. Sekian dulu, kita teruskan kepada ulasan ini. Seperti mana yang saya sebut, kata Anwar, saya lebih 2,5 tahun tidak pernah campur urusan keputusan mahkamah. Penting soal proses pelantikan seperti mana diperuntukkan dalam perlembagaan dan juga bidang kuasa masing-masing, katanya. Perdana Menteri menambah bahawa sebarang perubahan dalam mekanisme pelantikan kehakiman perlu dimulakan melalui pindaan perlembagaan. Kalau ada pihak rasa nak pindah, cadangkan pindaan perlembagaan. Tapi bidang ini kita ikut proses yang diamalkan selama ini, katanya. Mengulas mengenai perarakan demi mempertahankan kebebasan kehakiman anjuran Badan Peguam Malaysia yang dijadual berlangsung di Putrajaya pada 14 Julai ini, Anwar berkata pendirian yang dizahirkan pihak berkuasa sebelum ini kekal tidak terjejas dengan acara itu. Itu keputusan penganjur perhimpunan. Tapi kita sudah jelaskan, Peguam Negara Muhammad Dusuki Mokhtar sudah jelaskan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Azalina Alman Said sudah jelaskan, malah yang di Pertuan Agong pun sudah jelaskan. Jadi kita ikutlah proses dan peruntukan perlembagaan persekutuan yang ada, katanya. Perarakan 14 Julai ini akan bermula di Istana Kehakiman di Putrajaya dan berakhir di Pejabat Perdana Menteri PMO dengan penyerahan memorandum menggesa langkah segera untuk menjaga kebebasan kehakiman. Badan Peguam telah menjelaskan bahawa perarakan itu bukan bertujuan untuk mempertahankan mana-mana hakim tertentu, tetapi untuk menonjolkan kebimbangan yang semakin meningkat terhadap integriti badan kehakiman. Dalam satu kenyataan semalam, Azalina berkata Putrajaya akan memulakan kajian penyelidikan perbandingan awal mengenai pembaharuan proses pelantikan kehakiman. Selepas persaraan bekas Ketua Hakim Negara Tengku Tuan Maimun Tuan Mat minggu lepas, beberapa ahli parlimen dan pengamal undang-undang terkemuka telah menimbulkan kebimbangan tentang kemungkinan skandal kehakiman dan campur tangan kerajaan dalam proses kehakiman.
Pihak tertentu juga menggesa Anwar Ibrahim meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dengan menegaskan bahawa pelantikannya dalam pertikaian sivil yang berterusan menafikan haknya untuk menasihati yang di-Pertuan Agong mengenai pelantikan hakim. Terbaru, Sekretariat Pertahanan Sistem Kehakiman Negara yang diketuai bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menggesa Anwar berundur segera memberi amaran bahawa ia mungkin mengambil tindakan undang-undang untuk menangani perkara itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini akhirnya Istana Negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong bertitah berkait dengan pelantikan hakim tertinggi Malaysia. Ada yang menuduh Anwar Ibrahim kononnya perlu letak jawatan atau bercuti kerana campur tangan. Tetapi ini komen daripada Istana Negara. Istana Negara memberi amaran jangan politikkan isu pelantikan hakim tertinggi. Makna kata, sesiapa yang mahu lagi mempolitikkan pelantikan hakim tertinggi di Malaysia bermaksud derhaka, melanggar titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Sesiapa yang masih berani untuk mempolitikkan isu ini, bermaksud mereka sedang cuba menongkah arus, sedang derhaka kepada Agong. Ketika desakan semakin memuncak untuk menumbuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap Badan Kehakiman, Istana Negara akhirnya bersuara berhubung isu pelantikan hakim-hakim tertinggi. Istana memberi peringatan kepada semua pihak agar tidak mempolitikkan pelantikan hakim Mahkamah Atasan sambil menegaskan bahawa ia adalah urusan kenegaraan yang penting serta perlu ditangani secara cermat dan integriti selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan "Kami Sayang Malaysia" dengan tanda pagar "Kami Sayang Malaysia" dalam ruangan komen. Saya nak kongsi dengan anda semua, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita boleh kuat melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita sendiri. Secara umum dan ringkasnya, kita tak sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita juga senang mudah kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Imun badan yang bodoh juga menyerang diri kita sendiri. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan dan dengan adanya Transfer Factor for Life ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan mengingat semua penyakit atau musuh yang ada dalam tubuh badan kita, kita boleh sembuh daripada sebarang jenis penyakit kerana imun badan kita yang kuat. Produk ini diiktiraf oleh doktor-doktor di seluruh dunia, diperakui oleh doktor di seluruh dunia, lulus KKM dan juga ada sijil halal. Saudara, dengan peningkatan daya imun badan kita, kita kuat melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Kalau ini ialah kali kedua anda menonton video ini, itu bermaksud anda perlu mendapatkan sesuatu, dapatkan khidmat nasihat percuma. Saudara, Istana memberi peringatan kepada semua pihak agar tidak mempolitikkan pelantikan hakim Mahkamah Atasan sambil menegaskan bahawa ia adalah urusan kenegaraan yang penting dan perlu ditangani secara cermat dan integriti selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Mengikut Perkara 122B Perlembagaan Persekutuan, Istana Negara menjelaskan pelantikan hakim dibuat oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Perkara ini secara jelasnya menzahirkan prinsip semak dan imbang dalam sistem kehakiman negara. Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009, Akta 695 merupakan undang-undang yang memperuntukkan proses pemilihan calon hakim. Namun kuasa untuk menasihati yang di Pertuan Agong adalah terletak kepada Perdana Menteri. Hal pelantikan di bawah Perlembagaan Persekutuan hendaklah ditangani secara sah
supaya perjalanan kuasa oleh Yang di-Pertuan Agong tidak dipolitikkan oleh mana-mana pihak, petik kenyataan itu. Pada Isnin lalu, 9 ahli Parlimen PKR diketuai Rafizi Ramli menggesa penubuhan Suruhanjaya, Siasatan Diraja dan supaya jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai pembaharuan institusi menyiasat dakwaan campur tangan dalam bidang kehakiman. Mereka menggesa RCI menyiasat dakwaan bahawa kerajaan mengabaikan syur daripada Suruhanjaya pelantikan kehakiman JSC sebelum persaraan bekas Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat, termasuk pencalonan bagi jawatan Ketua Hakim Negara dan Presiden Mahkamah Rayuan. Mereka turut membangkitkan kebimbangan bahawa JSC telah dipanggil pada hari Jumaat lalu tanpa notis wajib 10 hari untuk mencadangkan calon baharu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini yang dikata, apakah Hamzah Zainuddin akan letak jawatan? Adakah dengan ini Hamzah Zainuddin letak jawatan? Kenyataan Hamzah Zainuddin dikutuk teruk oleh netizen dengan persoalan, ini sajakah ketua pembangkang? Wow. Semakin hari, semakin pembangkang tiada berkualiti. Semakin hari, semakin pembangkang tidak punya arti. Itu antara komen daripada netizen berkait dengan isu kali ini. Desakan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil cuti susulan isu pelantikan hakim dilihat hanya mengundang kutukan netizen. Satu antara kutukan netizen itu ialah kalau Anwar Ibrahim mengambil cuti, siapa yang Perikatan Nasional mahu dilantik menjadi Perdana Menteri? Kalau dilantik Zahid Hamidi, lagilah mereka akan teriak. Kalau dilantik Lim Guan Eng, lagilah mereka teriak. Jadi nak lantik siapapun, pasti mereka teriak juga. Rata-rata menemplak timbalan Presiden Bersatu Berkenan yang mencadangkan pelantikan seorang Perdana Menteri interim, kononnya demi menjaga integriti institusi kehakiman negara. Menjengah ke ruang komentar Facebook rasmi Hamzah Zainuddin, warganet antara lain mempersoal kualiti pemimpin Perikatan Nasional itu sebagai ketua pembangkang. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci penipuan. Baiklah, ini adalah Transfer Factor for Life. Saya nak kongsi dengan anda semua. Transfer Factor for Life, terapi imun ini meningkatkan daya imun badan sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada sebarang jenis penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan, dengan peningkatan kekuatan bijaksana imun badan kita, kita mampu melawan penyakit daripada dalam dan imun badan itulah yang menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Secara umum dan ringkasnya, kita akan sehat kerana imun badan kita yang kuat. Jadi, untuk mendapatkan produk yang hebat ini diluluskan oleh KKM, ada sijil halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia, dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Saudara, ada banyak produk di luar sana, tapi belum tentu itu diperakui oleh doktor dan didaftarkan dalam PDR. Ini terdaftar di PDR dan diperakui oleh doktor-doktor di luar sana. Cepat dapatkannya, jangan bertangguh-tangguh. Menjengah ke ruang komentar Facebook, rasmi Hamzah Zainuddin, warganet antara lain mempersoal kualiti pemimpin tersebut. Malah ada yang menyifatkan ahli Parlimen Larut tersebut sebagai ketua pembangkang paling lemah sejak negara ini mencapai kemerdekaan. Kes Samanje pun, komen Muhammad Nur. Kes sivil saja di Mahkamah Jenayah bukti pun tiada. Apa punya ketua pembangkang templak Kamarul Arifin? Ada juga yang secara sinis menyarankan Hamzah yang dilantik sebagai Perdana Menteri. Ambil cuti, lantik ketua pembangkang jadi Perdana Menteri, kata Muhammad Rizwan. Kalau Anwar turun ganti dengan Hamzah Zainuddin, perli Muhammad Yusuf Ramli. Semalam Hamzah dalam satu kenyataan rasmi berkata,
Cadangan supaya Anwar mengambil cuti bagi menghilangkan prejudis terhadap proses pelantikan hakim baru. Menurutnya, dalam masa sama, langkah itu dapat menepis persepsi umum yang mengaitkan beliau terlibat dalam menentukan kumpulan hakim berkenan. Saudara-saudara sekalian, apa yang lebih mengejutkan ialah kenyataan Hamzah yang dihujani kecaman dan sindiran itu muncul ketika pembangkang pada masa ini dilihat dalam umud kempen turun Anwar. Permintaan supaya Anwar bercuti adalah taktik politik pembangkang untuk menimbulkan keraguan terhadap ketelusan sistem pelantikan kehakiman. Walhal, dalam proses pelantikan hakim, Perdana Menteri tidak terlibat secara langsung dalam pemilihan ketua hakim. Negara memandangkan cadangan datang daripada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman serta pelantikan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Justru dari segi undang-undang dan prosedur, tiada keperluan formal untuk Anwar bercuti dan tuduhan campur tangan langsung belum disertakan bukti kukuh. Persepsi tidak sama dengan bukti dan setakat ini tiada pelanggaran yang nyata dibuktikan oleh pihak pembangkang. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.